Didik TV KPM. Terima kasih Nisa. Okey, untuk segmen kita kali ini pula, iaitu amalan keselamatan. Amalan keselamatan makanan. Baik. Okey, so untuk segmen ini kita akan lihat amalan keselamatan, menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Kita nak make sure makanan yang kita sediakan itu bersih, dalam keadaan bersih dan selamat dimakan. Okey, jadi antara yang perlu kita tengok ialah makanan itu ada perubahan fizikal atau tidak. Kita lihat fizikal tu maksudnya bila kita tengok makanan tu ada perubahan tak dari segi warna, tekstur, rasa, rupa, bau. Kalau ada salah satu, maknanya makanan itu telah tercemar. Kemudian kita nak tengok apakah jenis-jenis pencemaran makanan kita. Okey, dekat sini kalau kita lihat ada 3 jenis perubahan. Antaranya perubahan fizikal. Ini jenis-jenis pencemaran yang berlaku pada makanan kita. Antaranya fizikal, iaitu rambut masuk dalam makanan, ataupun mungkin kadang-kadang dawai kokot. Kadang-kadang kita dawai kokot tu ubat stapler. Bahasa dawai kokot. Jadi kadang-kadang benda-benda tu getah rambut, kadang kita terjumpa kan, itu adalah pencemaran dari segi fizikal, kita nampak. Okey. Kemudian ada juga pencemaran yang berlaku dari segi biologikal yang kita tak nampak tapi berlaku, iaitu dari virus atau kuman yang masuk. Baik. Yang kita kaitkan tadi dengan pencemaran silang. Yang mana makanan yang mentah bersebelahan dengan makanan yang telah masak. Baik. Kuman. Okey, kuman masuk ke dalam makanan yang masak. Dan satu lagi pencemaran yang boleh berlaku ialah pencemaran kimia. Apa pencemaran kimia tu? Iaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan pengawet itu sendiri dalam makanan tu. Dalam makanan kadang-kadang terutama makanan proses kan, bila dalam makanan proses bahan-bahan campuran, bahan aditif dan sebagainya itu adalah bahan pengawet. Itu adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan keracunan pada makanan, especially terutamanya bila makan itu telah tamat tempoh, tarikh luput. Itu boleh berlaku pencemaran makanan. Okey. Jadi tadi jenis pencemaran. Sekarang ialah punca. Macam mana boleh berlakunya pencemaran ini. Jadi pencemaran ini boleh berlaku ada 6 punca. Antaranya faktor mikroorganisma. Maknanya kita kaitkan dengan tadi kuman. Kuman masuk ke dalam makanan boleh berlaku pencemaran makanan. Benda asing yang tadi saya sebut rambut, dawai kokot, getah, macam-macam lah kalau kita ni. Kemudian serangga haiwan perosak, kadang-kadang semut, lalat. Serangga, benda-benda tu semua pun juga boleh menyebabkan pencemaran. Kita tahu tambah lalat, kuman pada lalat tu sendiri kan. Jadi dia boleh menyebabkan pencemaran. Kucing. Kucing bukannya dia masuk dalam makanan, tapi bulu kucing. Saya risau kucing yang masuk. Baik. Okey. Kemudian bahan kimia. Bahan kimia ni kadang-kadang selain daripada bahan pengawet dalam makanan itu sendiri atau bahan aditif, racun kimia ataupun reset, sabun yang diletak dekat tempat berdekatan kan. Semua tu. Jadi itu pun sebenarnya secara tidak langsung kita nampak macam tak ada benda remeh, tapi sebenarnya itu juga boleh menyebabkan pencemaran. Kemudian perubahan fizikal, iaitu perubahan yang berlaku pada makanan itu. Ini disebabkan oleh faktor enzim. Maknanya contoh paling senang kalau pada buah-buahan. Buah-buahan bila lama-lama apa jadi? Dia layu jadi lebam-lebam. Itu ialah kerana tindakan enzim makanan itu sendiri. Dalam makanan itu sendiri ada enzim, yang mana enzim ni lama-lama dia makan makanan itu menyebabkan makanan itu rosak. Jadi ini adalah faktor puncanya. So daripada situ juga keselamatan makanan juga berkait dengan suhu.
Jadi kita kena tahu makanan itu perlu disimpan dalam peti sejuk, perlu disimpan di tempat biasa, di dapur ataupun bagaimana. Sebab makanan kalau kita terdedah sahaja di ruang bilik, dia akan cepat tercemar. Betul. Berbanding dengan makanan kita simpan dalam peti sejuk. Dan kalau kita simpan dalam peti sejuk pula, tengok pula di ruang mana kita nak simpan. Yang sesuai. Jadi kita kena tahu yang itu juga untuk memastikan makanan kita selamat. Dan seterusnya, prosedur kawalan stok dan pengendalian. Jadi dalam kita nak memastikan makanan kita selamat, kita kena pastikan stok kita dikendalikan dengan baik. Maknanya kita kena pastikan bila makanan ini kita beli, bahan mentah ini kita beli, bila makanan mentah itu perlu kita gunakan. Yang first come first serve, maksudnya bila barang keluar awal, gunanya kemudian lambat. Sebab kita kena pastikan yang makanan yang dah lama tu kita gunakan dahulu. Okey. Jadi dalam pengendalian stok ini juga kita kena pastikan orang yang menerima barang makanan yang nak menyediakan bahan makanan, dia kena tahu bila nak digunakan. Untuk memastikan makanan kita selamat, tidak sampai ke tarikh luput dan sebagainya. Okey. So daripada sini kita tengok soalan lah, senang kita untuk memastikan. Murid-murid kita, cikgu. Macam mana? Kita uji murid-murid kita. Kita nak tengok sejauh mana mereka faham yang saya terangkan tadi. Baik. Okey. So kalau kita tengok pada soalan kita ni, guru anda telah memberikan tugasan kepada anda dan rakan-rakan untuk membuat lawatan ke sebuah pasar minggu bagi membuat penilaian tentang amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Okey, di sini kalau kita lihat gambar diberikan, rajah diberikan. Okey, jadi maknanya murid kena baca serta fahamkan. Okey, gambar ini. Baik, boleh murid-murid teliti boleh. Gambar. Nis dengan Azian, kalau tengok pada gambar ni boleh. Okey, kita tengok soalan. Baik. Berdasarkan rajah, terangkan kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran sirang di pasar minggu. Ada 8 markah. 8 markah. Murid-murid ini soalan esei. Baik. Yang tadi banyakkan soalan-soalan tadi soalan struktur, yang ini esei, 8 markah. Dan soalan kedua, berdasarkan jawapan di atas, terangkan kepentingan amalan sanitasi dalam pengendalian dan penyimpanan makanan. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Baik. Terangkan kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran silang. So kita tengok pada gambar ni. Kalau kita lihatlah kepada gambar atau rajah ini. Ya. Okey, nampak tak di mana berlakunya? Ada dekat sini, siapa yang nak cuba? Ada yang nak cuba, murid di rumah pun boleh cuba ataupun nak menguji kefahaman masing-masing. Baik. Boleh? Siapa nak cuba? Okey, Azian. Silakan Azian. Kalau yang berdasarkan gambar, bahan kimia. Maksudnya minyak kerosene atas meja. Okey. Betul. Tadi bahan kimia kan? Okey. Lagi mana Azian? Ada lagi? Haiwan dan serang perokok. Yang mana tu? Dekat ayam. Ada lalat ya. Okey, ya. Okey, haiwan dan serangga perosak iaitu lalat yang melata di atas ayam. Okey, lagi? Ada lagi? Yang ketiga, benda asing. Abu rokok, peniaga yang sedang isap rokok. Tak ada. Okey, abu rokok peniaga sedang menghisap rokok. Jadi abu dia tu mungkin Oh, okey. Baik. Satu lagi ialah pencemaran silang, iaitu daripada lalat daripada ayam tu terbang ke makan nasi lemak, nasi lemak berlauk tu. Okey. Jadi kalau kita lihat ada empat jenis pencemaran yang berlaku dekat sini. Baik. Okey, jadi
cara kita nak jawab, tadi kita dah nampak. Ini antara cara kita nak jawab lah. Maknanya bahan kimia, minyak kerosin yang kita nampak atas meja, haiwan dan serangga perosak, iaitu lalat. Lalat yang berterbangan di atas meja. Kemudian benda asing. Jadi benda asing tadi sebenarnya ada dua sebenarnya. Iaitu abu rokok. Kita tengok gambar tadi. Jadi kemungkinan abu tu jatuh dalam makanan. Ataupun satu lagi tukang masak tu sendiri. Tak pakai penutup kepala. Rambut tu boleh jatuh dalam makanan. Dan satu lagi mikroorganisma. Mikroorganisma ini kita tak nampak. Tetapi kerana gambar tu kita nampak lalat ada, itu kita boleh kaitkan dengan pencemaran silang. Jadi lalat yang kuman yang ada pada kaki lalat hinggap pula ke makanan. Pada makanan tadi. Itu yang kita kata pencemaran silang tadi ni. Jadi yang kita tak nampak, kita dah belajar tadi ada 6. Yang kita tak nampak ialah perubahan fizikal. Kita tak nampak. Betul. Kita sebab gambar tu hitam putih. Jadi itu bukan jawapan. Dan satu lagi ialah tindak balas enzim. Tindak balas enzim. Oh betul. Dan juga kita tak nampak. Sebab tindak balas enzim ni pun gambar kita hitam putih. Kalau sepatutnya kalau gambar berwarna kita akan nampak perubahan. Ayam tu lebam. Jadi dua ini bukan jawapan. So 4 jawapan yang betul dan cara tadi kita tengok 8 markah 8 kan? 8 markah betul cikgu. 8 markah kerana jenis pencemaran yang berlaku dan cara mereka menghuraikan ini. Itu yang dapat 8. Maknanya 1 markah untuk jawapan, jenis, 1 lagi markah untuk huraian. penerangan. Penerangan dia. Baik. Contoh dia kata bahan kimia. Terdapat minyak kerosin di atas meja yang boleh menyebabkan pencemaran makanan itu berlaku. Jadi dah 2 markah, 2 markah, 2 markah. Ya, 8 markah. Didik TV KPM